Dan selamat pagi saya ucapkan kepada pihak pentadbir, Mr. Chan Wai Sang, penolong kanan petang, Puan Rasfa binti Roziana, penolong kanan tingkatan 6, Miss Wu, guru kanan bahasa, dan Puan Suzana, guru kanan Walktech. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan saya untuk sedikit sesi diskusi, sesi perbincangan, iaitu kita ada satu situasi, satu isu di mana penggunaan ataupun sesi PDPR adalah kurang dalam kalangan pelajar-pelajar. Jadi ada guru-guru yang telah berjumpa dengan barisan guru-guru kanan dan telah menyuarakan pandangan mereka bagaimana mereka boleh meningkatkan penggunaan PDPR dalam kalangan pelajar-pelajar mereka. Mereka berasa sangat kecewa, sangat risau. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kerana berkesempatan memberikan sedikit pandangan dalam sesi coaching dan juga mentoring kepada tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya PDPR ni didapati berkesan. Okey, dan ini adalah satu pendekatan yang diperkenalkan oleh kementerian kerana penutupan sekolah-sekolah. Dan memang betulnya kerajaan telah mengambil satu inisiatif yang sangat baik kerana kalau pelajar-pelajar tidak dapat bersemuka di sekolah, mereka ada satu kaedah yang lain untuk mereka belajar. Jadi PDPR ini adalah cara yang terbaik yang kita boleh usahakan. Jadi kita sebagai pihak pengurusan Barisan Hadapan bolehlah memberikan sedikit semangat, sedikit cadangan kepada guru-guru kita dan terangkan kepada mereka apa sebenarnya PDPR. P di depan itu adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran dan P yang satu lagi adalah pengajaran. Jadi pengajaran dan juga pembelajaran adalah dua komponen yang sangat penting untuk menjayakan pembelajaran di rumah. Jadi kalau ada pengajaran iaitu dalam kalangan guru-guru dan pembelajaran pula dalam kalangan pelajar-pelajar, mestilah ada satu gabungan. Jadi gabungan itu kita kena terangkan kepada guru-guru kita bagaimana untuk menjayakan gabungan tersebut. Dan untuk makluman, Mr. Chan, Puan Rasfa, Miss Wu dan Puan Suzana, sekolah kita mempunyai 1,521 pelajar. Dan bila kita buat satu pengiraan statistik, kita dapati 1,451 pelajar ada mengikuti PDPR offline dan juga PDPR online. Kemudian kita ada lagi satu kaedah penyerahan tangan, iaitu pelajar-pelajar diberikan buku-buku aktiviti, buku-buku latihan ataupun lembaran kerja untuk mereka bawa balik ke rumah untuk dibuat. Dan data yang memang membimbangkan untuk saya dan juga barisan pentadbir hari itu, kita memang ada bincang semasa mesyuarat yang lalu. Bilangan murid yang tidak pernah mengikuti PDPR sekolah sepanjang minggu 1 dan minggu 2 itu adalah projek rintis yang kita buat, iaitu seramai 70 orang. Dan itu merangkumi 5% daripada jumlah keseluruhan pelajar-pelajar kita. Dan kita bimbang kalau 70 ini tidak mengikuti PDPR, bila mereka diberikan pentaksiran, penilaian dan mungkin SPM yang akan datang dalam beberapa bulan ini, mereka akan ketinggalan. Jadi pada hari ini saya akan mendapatkan respon. Okey, kita mulakan. Tentu ada cara-cara yang kita boleh menggalakkan guru-guru kita. Mungkin kita tengok daripada pendekatan lain bagaimana kita boleh menggalakkan pelajar-pelajar itu untuk mereka bersama-sama semula dalam PDPR kelas-kelas mereka. Jadi mungkin saya akan mendapat pendapat daripada Puan Suzana tentang perkara ini. Okey, Puan Suzana, boleh kita mulakan? Apakah respon Puan? Okay, terima kasih Mr. Q. Selamat pagi semua. Okay, mula sekali saya ingin merujuklah kepada isu pelajar yang tidak mempunyai peranti ya. Itu salah satu sebab mereka tidak mengikuti PDPR ya. Jadi peranti ni seperti telefon pintar, tablet dan juga laptop ya ataupun komputer riba. Ini merupakan keperluan penting untuk menjayakan pelaksanaan PDPR ya dengan lancar.
Jadi saya rasa kita patutlah usahakan ya agar mereka diberi bantuan ya semampu kita. Jadi contohnya kita boleh cuba mendapatkan kerjasama daripada pihak PIBK ya, ataupun pemegang taruh sekolah lah, seperti kita ada lembaga pengelola sekolah dan juga pihak OPA ya, itu Pertubuhan Alumni Sekolah ya. Jadi mungkin pihak ini dapat membantu kita lah, membantu pelajar-pelajar yang memerlukan telefon pintar ini ataupun tablet ataupun komputer ibu ya, iaitu mereka mungkin boleh usahakan supaya memberikan kepada pelajar-pelajar ni secara percuma ya, kepada pelajar yang benar-benar memerlukan lah ya, supaya dengan ini dapatlah pelajar-pelajar tersebut menggunakan ya peranti tersebut untuk tujuan pembelajaran ya. Jadi itu yang saya ingin cadangkan lah ya, usaha yang kita boleh lakukan. Terima kasih. Okey, baik. Okay, Misu tolong ambil perhatian buat catatan apa yang dinyatakan oleh Puan Suzana tadi. Okey, mungkin Misu setelah meneliti apa yang diperkatakan oleh Puan Suzana, mungkin ada tambahan yang kita boleh nyatakan kepada saya. Okey, Misu, dipersilakan. Okey, baik, terima kasih Mr. Q. Okey, selamat pagi ya diucapkan kepada Tuan Pengetua Mr. Q, Okey, Encik Chan, PK Petang, Puan Rasfa, PK tingkatan 6 dan juga Puan Suzana ya, PK Votek. Jadi tadi yang diterangkan ya oleh Puan Suzana tadi tentang bagaimana ya kita nak meningkatkan ya kehadiran murid dalam sesi PDPR. Jadi saya setujulah dengan cadangan yang diberikan. Jadi mungkin kita boleh tambah lagi cadangan lain yang boleh kita masukkan di sini ya untuk pasti pelajar kita mengambil bahagian. Jadi kita boleh suruh cikgu ya mempelbagaikan ya kaedah pengajaran dalam melaksanakan PDPR supaya PDPR kita ni lebih menarik. Kita tak guna saja Google Meet tapi kita gunakan quiz interaktif dan seterusnya YouTube dan sebagainya ya supaya ada pelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran kita untuk menarik minat ya murid untuk mengikutinya. Seterusnya kita juga boleh memberi tempoh masa ya pelaksanaan kepada murid. Mungkin ada yang tak dapat ya nak buat latihan yang kita beri itu dalam tempoh masa yang kita berikan. Mungkin kita berkongsi gadget dengan adik-beradik ataupun kena tunggu ibu bapa balik. Jadi kita berilah tempoh masa yang lebih panjang untuk mereka lengkapkan ya latihan yang kita berikan. Itu saja yang boleh saya tambah. Ya. Okey, baik. Okey, terima kasih pada Misu. Okey. Jadi kita ambil maklum beberapa cadangan yang kita berikan. Okey, mungkin untuk Puan Rasfa ada banyak pengurusan tingkatan 6 yang boleh kita cadangkan di sini ya. Okey, Puan Rasfa. Okay, baik ya, terima kasih kepada Mr. Q dan selamat pagi kepada semua pada pagi ini. Jadi untuk pengurusan ataupun untuk pelajar tingkatan 6, okay, daripada data yang telah kita kumpulkan, tadi Mr. Q ada sebutkan bahawa 70 orang pelajar daripada sekolah kita yang tidak melibatkan diri dalam sesi PDPR, tetapi bagi pelajar-pelajar tingkatan 6, lebih 95% menyertai sesi PDPR yang telah diadakan pada 2 minggu yang lepas lah. Okey, jadi maknanya mungkin mereka ini adalah peringkat yang lebih matang, jadi mereka menyertai sesi PDPR tersebut. Tetapi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tingkatan 6, kalau kita tengok dari segi peranti seperti yang Puan Suzana katakan tadi, kebanyakan pelajar tingkatan 6 mempunyai peranti sendiri, sekurang-kurangnya telefon pintar. Okey, mereka mempunyai peranti sendiri. Cuma masalah pada mereka mungkin mereka tidak mempunyai peranti seperti laptop untuk mendapatkan skrin ataupun untuk mendapatkan paparan yang lebih luas semasa sesi PDPR diadakan. Jadi bagi pengurusan tingkatan 6 dengan kerjasama PIBK, kita telah memberi bantuan laptop kepada kepada 5 orang pelajar. Okey, sebelum sekolah sebelum sesi PDPR ini berlangsung hari itu. Jadi tetapi masih ada lagi pelajar-pelajar yang lain
mungkin kita boleh usahakan cara yang lain. Contohnya kita dapatkan laptop-laptop dengan harga yang lebih murah. Okay, laptop second hand dengan harga yang lebih murah. Jadi mungkin itu salah satu usaha yang boleh kita usahakan untuk mendapatkan suasana PDPR yang lebih berkesan. Okay, tapi saya rasa kita semua faham dalam proses ataupun dalam kaedah PDPR ini yang paling penting sekali memang proses pembelajaran dan pembelajaran itu akan terus berlangsung. Tetapi adakah proses pembelajaran dan pembelajaran itu adalah sesuatu yang berkesan. Jadi untuk menghasilkan proses PDPR yang berkesan itu adalah cabaran kepada kita pada ketika ini. Okay, di samping kita nak memastikan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran itu terus berlangsung untuk menghabiskan silibus, untuk menghabiskan sukatan supaya mereka dapat bersedia untuk menghadapi peperiksaan, tetapi untuk memastikan bahawa sesi itu adalah satu sesi yang bermakna memang menjadi satu cabaran kepada kita pada ketika ini. Jadi dalam proses pembelajaran PDPR seperti yang telah Ms. Wu nyatakan tadi, mungkin guru-guru boleh mempelbagaikan kaedah. Okey, jadi bagi pelajar-pelajar tingkatan 6, mereka mempunyai peranti, tapi masalah mungkin capaian internet, mungkin data mereka terhad. Jadi guru-guru mungkin boleh pelbagaikan kaedah dengan memberi 10 minit mungkin secara Google Meet. Kaedah PDPR 10 minit itu secara Google Meet. Kemudian diikuti dengan kita beri latihan pengayaan. Okay, ataupun kita bagi satu suasana di mana mereka boleh mencari penyelesaian terhadap masalah tu. Kemudian dia akan disambung kepada 20 minit yang terakhir sesi pembentangan. Jadi pelajar tidak perlu menggunakan capaian internet yang terlalu banyak. Okay, dan yang terakhir sekali saya rasa adalah setiap kerja ataupun setiap tugasan yang kita beri kepada guru perlu dibuat semakan, okay, supaya pelajar itu sentiasa ada engagement ataupun ada interaksi dengan guru. Jadi saya rasa untuk pengurusan tingkatan 6 ataupun untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 mesti ada interaksi dua hala di antara guru dan pelajar. Jadi dan motivasi pelajar dan motivasi guru perlu sentiasa tinggi dalam suasana yang serba mencabar ini. Jadi itu saya rasa itu pandangan saya dan paling utama sekali cadangan saya adalah semua guru mesti meningkatkan mempunyai kreativiti dan inovasi yang tersendiri untuk menghasilkan suasana pembelajaran PDPR yang berkesan. Okay, baik. Terima kasih Puan Rasfa. Puan Rasfa, untuk tahun STPM untuk tahun ini ada berapa orang calon? Untuk tahun ini kita ada 47 orang calon. Okey, guru-guru mencukupi untuk tingkatan 6. Ya, apa Mr. Q? Guru-guru tingkatan 6 mencukupi ya? Ya, mencukupi untuk setakat ini mencukupi. Okey, mencukupi. Dan hari itu saya ada berjumpa dengan Miss Rajeswari tentang MUET. Saya telah menetapkan sasaran untuk MUET, iaitu sudah tiba masa untuk tiba masa sekolah kita mendapat band 6 lah, okey, dalam MUET lah. Jadi kita akan terus membimbing guru-guru MUET kita. Dan untuk pengajian am, saya juga sudah berjumpa dengan Miss Ling dan saya sudah dengar apakah sasaran mereka untuk tahun ini. Jadi KPI untuk ketua-ketua panitia kita akan ambil tahu dan kita akan bantu mereka seberapa yang boleh. Okey, Puan Rasfa, saya ucapkan terima kasih atas pengurusan tingkat 6. Dan mungkin saya akan menjemput Mr. Chan untuk memberikan respon. Selamat pagi Tuan Pengetua Mr. Q dan semua rakan pentadbir yang lain. Selamat pagi. Pagi sesi petang, berdasarkan data yang disebutkan oleh pengetua tadi bagi sesi petang memang ada bilangan murid dari segi kehadiran PDPR yang berbeza-beza. Dia punya trend berbeza-beza boleh dibahagi kepada dua lah Yang pertama sekali adalah
kelas-kelas depan mempunyai trend ya, kehadiran PTPR yang lebih tinggi. Dan manakala bagi kelas-kelas yang hujung mempunyai bilangan kehadiran PTPR yang sederhana dan rendah. Dan juga ada trend kehadiran mengikut masa dan mengikut mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang tertentu. Nah, misalnya pada awal pagi kehadiran adalah sederhana dan rendah. Yang itulah merupakan hasil daripada saya survey saya daripada guru-guru sesi petang. Saya ada dapatkan respon daripada guru-guru sesi petang. Dia misalnya kelas gabungan, kadang-kala pun waktu pagi dia punya kehadiran adalah sederhana sajalah. Itu adalah dia punya trend lah setakat ini. Dan bagi murid-murid sesi petang juga menghadapi kekangan lah yang disebutkan oleh rakan pentadbir tadi ya, yaitu dari segi kongsi peranti ataupun tiada gadget ataupun capaian internet yang bermasalah. Dan kadang-kala itu juga ada kaitan dengan masalah sikap belajar yang ada lah. Sebab misalnya pada waktu pagi ya di rumah dia ada pemantauan yang rapi macam di sekolah. Di sekolah ada guru yang sentiasa memantau sikap mereka, tetapi di rumah dia ada pemantauan daripada ibu bapa yang pergi kerja, maka waktu pagi ya kadang-kala mereka pun bangun lewat untuk mengikuti ini PTPR. Okey. Itu adalah masalah yang adalah di sesi petang untuk mengatasi ya ini kekangan yang ada pada sesi petang. Okey, yang seperti yang disebutkan oleh rakan pentadbir tadi ya, di sini saya lihat dari segi itulah strategi yang pertama. Okey, yaitu saya ada sembang dengan guru-guru sesi petang, berbincang dengan mereka bagaimana ini meningkatkan kehadiran murid lah dalam PTPR, yaitu meningkatkan interaksi antara pihak guru. Misalnya saya meningkatkan interaksi saya dengan guru-guru sesi petang dan bertanya mereka tentang keadaan PTPR, dan manakala guru meningkatkan interaksi dengan murid-murid yang mengalami kekangan tadi, yang mempunyai kehadiran yang rendah dalam PTPR. Guru-guru saya dapati ya ada guru-guru yang mempunyai kehadiran PTPR yang tinggi ya dalam kelas mereka. Sebab guru berkenaan ya, saya dapati guru berkenaan dia lebih kerap menghantar mesej kepada murid-murid dan tanya tentang status keadaan murid dalam mengikuti PTPR. Okey. Dan juga ada guru yang memberi peringatan ya yang tegas ya, iaitu lebih kurang sama dengan amaran ya kepada murid-murid ya supaya hadir dalam PTPR mereka ya. Dan guru-guru juga melalui chit-chat dengan murid-murid ya untuk meningkatkan perasaan baik antara hubungan guru dengan murid, yang itu juga boleh meningkatkan PTPR. Okey. Dan guru juga sentiasalah mengambil tahu tentang masa ya dan masalah yang dihadapi oleh murid, dan itu adalah strategi yang dipakai oleh sekumpulan guru. Okey, manakala ibu bapa juga saya dari segi ini saya juga nampaklah ibu bapa juga turut kena memantau anak-anak mereka lah supaya mengingatkan anak-anak tentang masa kelas PTPR dan juga turut tolong pantau bersama. Yang itu merupakan strategi yang saya rasa boleh mengatasi tentang kehadiran murid dalam PTPR yang kurang memuaskan lah dalam kelas-kelas yang tertentu. Okey, itulah pandangan saya lah itu Mr. Q. Okey, terima kasih Mr. Chan. Dan saya kagum lah dengan respon yang diberikan oleh keempat-empat pentadbir terhadap isu yang kita hadapi. Dan saya akan buat sedikit rumusan. Rumusan pertama adalah kita kena tengok balik sama ada guru kita ini proaktif ke tidak lah. Seperti yang dinyatakan oleh Mr. Chan tadi ya, cikgu ada buat tindakan susulan terhadap
penglibatan anak-anak murid mereka dalam PDPR. Dia ada buat cicet, kemudian dia ada juga interaksi bersama dengan ibu bapa. Dengan adanya penglibatan ibu bapa sekali saya percaya anak-anak mereka akan bersama-sama dengan guru untuk setiap sesi PDPR. Dan kita sebagai pentadbir, sebagai SLT dan MLT, kita juga kena libatkan kaunselor kita lah, okey, untuk sekali-sekala masukkan informasi yang mencabar, yang bersemangat untuk bukan untuk pelajar-pelajar tetapi untuk guru-guru kita baca apakah kata-kata semangat tersebut. Dan kita kena bawa balik bila saya dengar apa yang diutarakan oleh para pentadbir, kita kena bawa balik analisis SWOT. Okey, kita kena selalu beritahu kepada guru ada kegunaannya tool-tool yang dibekalkan oleh KPM dan juga IAB. Kita kena bawa balik, ajar mereka, okey, dedahkan mereka apa itu PDCA dan bagaimana tool ini, instrumen ini boleh membantu mereka dalam menganalisa tindakan-tindakan susulan yang mereka buat dalam segala permasalahan ataupun isu yang mereka hadapi. Dan satu lagi yang kita boleh perkenalkan kepada mereka adalah tulang ikan Ishikawa. Okay? Ada banyak raja tulang ikan, bukan Ishikawa saja. Dan saya percaya tuan-tuan di sini segala penglibatan pembelajaran oleh pelajar-pelajar kita mestilah bermakna. Kalau sesuatu itu bermakna dan menyeronokkan dalam kelas, mereka akan belajar. Itulah yang kita kena sampaikan kepada guru kita. Kerana di sekolah kita tidak ada one size fits all. Itu sebabnya guru-guru mengikut Mr. Chan tadi. Guru-guru dia ada sembang, dia ada berinteraksi dengan pelajar-pelajar, dia akan tahu apakah kekuatan pelajar itu dan apa yang kita boleh buat untuk membantu mereka. Dan yang diberitahu oleh Puan Suzana dan Misu tadi juga ada kaitan dengan sikap pelajar. Jadi di situ kita ada kaunselor untuk membantu dan guru-guru boleh juga memberikan sumbangan dalam erti kata ajar mereka pendekatan yang boleh membantu mereka. Jadi bukan satu saja cara. Kalau mereka tidak ada data, maksudnya mereka mungkin ada cara yang lain untuk mendapatkan bahan-bahan pelajaran. Dan yang paling penting, kita sebagai pentadbir, kita kena sampaikan kepada guru-guru kita yang barisan pentadbir ini akan sentiasa mendengar keluhan mereka, akan mendengar masalah mereka. Dan apabila masalah itu disampaikan kepada kita, kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu mereka. Ini adalah perkara yang sangat-sangat instrumental, yang sangat-sangat penting untuk kita sampaikan kepada mereka bila ada sesi PLC, okey, ataupun sebarang sesi-sesi yang kita boleh buat bersama-sama dengan pelajar-pelajar kita dan juga guru-guru kita. Dan akhir kata, apa saja program yang kita buat di sekolah, okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti ada kelainan, dia mesti ada wow factor. Maksudnya bila PDPR, pelajar-pelajar akan tunggu. Bila bahasa Inggeris, pukul 10 dia akan tunggu. Bila account akan ada pada hari itu, esok. Jadi dia akan look forward. Okey, bila guru itu mengendalikan PDPR, kita kena sampai ke tahap itu, barulah PDPR kita boleh berjaya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak pentadbir kerana memang meluangkan masa untuk kita berbincang, dan perbincangan kali ini dia tak mencukupi. Kita akan buat satu lagi sesi bersama-sama dengan ketua-ketua panitia mungkin di minggu hadapan. Okey, yang itu saya akan maklumkan dalam masa terdekat. Itu saja. Terima kasih. Kita tangguhkan sesi kita pada hari ini ya. Salam ACS, ACS Excellent, ACS Delivers. Terima kasih. Assalamualaikum Puan Juliana, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Junaida. Okey, kita masih dalam pandemik COVID-19 ya. Jadi pada masa sekarang pun kita lihat
keadaan semasa pun masih amat membimbangkan ya, kerana kalau kita lihat pada jumlah harian masih tinggi ya, 7,000, 8,000, 6,000. Jadi kita nampaknya kita sebagai pentadbir perlu sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, sebab kita tidak tahu apakah yang akan berlaku seterusnya. Jadi kita perlu sentiasa bersiap sedia untuk menerima sebarang kemungkinan yang akan berlaku pada hari-hari yang seterusnya. Ya betul Puan Junaidah, saya bersetuju. Kita perlu sentiasa bersiap siaga sebenarnya. Okey, jadi pada hari ini pun kita terpaksa membuat pertemuan secara Google Meet, sebab sekarang ni memang di seluruh negara masih dalam perintah kawalan pergerakan dalam usaha memutuskan rantai COVID-19. Jadi pada pagi tadi pun Dr. Azizidin selaku Menteri Kanan Pendidikan kita telah mengumumkan bahawa sesi persekolahan secara bersemuka juga terpaksa ditangguhkan untuk 14 Jun ini. Jadi apa yang kita sedia maklum bahawa 14 Jun ini kita akan meneruskan pembelajaran secara PDPR sehinggalah cuti pertengahan penggal kedua, iaitu lebih kurang selama 25 hari sehinggalah 16 Julai sehingga 16 Julai kita akan meneruskan PDPR selama 25 hari dan kita akan berakhir cuti pertengahan penggal kedua pada 25 Julai. Dan kita akan mula semula sesi persekolahan kita sekiranya keadaan mengizinkan pada 26 Julai lah. Jadi bagaimana Puan Juliana melihat keadaan ini, iaitu melihat kepada situasi guru-guru di bawah bidang sains dan matematik khususnya dalam menghadapi situasi ini? Ataupun adakah sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka dalam usaha untuk meneruskan PDPR kita yang akan kita mulakan kembali pada Isnin minggu hadapan? Okey, alhamdulillah sebenarnya guru-guru di bawah bidang sains dan matematik sebenarnya dapat menjalankan PDPR sangat baik berdasarkan pelaksanaan PDPR yang lepas lah. Berdasarkan dengan pengalaman yang lepas, biasanya cikgu-cikgu banyak menggunakan Google Meet, ada menggunakan YouTube, buku kerja dan juga modul-modul yang disediakan oleh panitia masing-masing lah. Cuma saya macam ada sedikit masalah lah sebab ada sebahagian guru ni yang masih belum bersedia untuk melaksanakan PDPR yang 25 hari akan datang ni. Okey, jadi pertama kali syabaslah dan terima kasih kepada Puan Juliana atas usaha dan juga guru-guru yang memang dilihat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan PDPR Kalau kita lihat, kita dah memulakan PDPR ini waktu PKP kita yang pertama pada bulan Mac tahun 2020 sehinggalah beberapa kali kita terpaksa melaksanakan PDPR dengan menggunakan jadual waktu versi 1 dan sekarang ni kita menggunakan jadual PDPR versi 2 Jadi kesungguhan itu memang kita nampak dalam kalangan guru-guru kita ini dengan menggunakan pelbagai kaedah. Kalau kita lihat sama ada secara atas talian ataupun secara luar talian bergantung kepada keupayaan dan kemampuan guru dan murid-murid kita. Tapi dalam masa yang sama, Puan Juliana ada menyatakan rasa kebimbangan terhadap segelintir guru-guru kita Memang kita tidak nafikan dalam kerancakan kita melaksanakan PDPR itu ada juga sedikit kekangan yang kita hadapi Jadi kebimbangan yang dinyatakan oleh Puan Juliana itu hanya melibatkan segelintir guru-guru kita dan yang dikatakan seolah-olah mereka kurang bersedia ataupun kurang yakin. Maksudnya di sini bukan kurang bersedia dari segi untuk mereka menyampaikan apa yang mereka berdasarkan RPT, kandungan pembelajaran, tidak. Maksudnya kurang bersedia kerana ada masalah-masalah yang menyebabkan mereka sukar untuk melaksanakan PDPR itu. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini, apa harapan Puan Juliana pada akhir sesi perbincangan kita pada hari ini? Tapi sebenarnya besarlah harapan saya sekiranya guru-guru di bawah bidang sains dan matematik ni dapat melaksanakan PDPR dengan yakin dan dari segi aktiviti pula dapat dipelbagaikan.
sebab ada segelintir, sebenarnya tak ramai tapi ada segelintir guru-guru yang kurang mahir dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran mengikut aplikasi terkini lah. So menyebabkan guru-guru biasanya lebih cenderung untuk menggunakan kaedah yang sama lah, macam yang saya sebutkan tadi kan, ada share dekat WhatsApp, okey, dan juga benda yang samalah berulang-ulang. So keadaan ini saya rasa menyebabkan mungkin pelajar pun kurang berminat lah sebab kurang interaktif. Jadi saya yakin sekiranya guru-guru dapat mempelbagaikan aktiviti, proses pengajaran dan pembelajaran walaupun secara atas talian tapi dapat dilakukan dengan lebih menarik lah. Pada masa yang sama kita mengharapkan pelajar-pelajar juga lebih berminat untuk walaupun secara untuk mengikuti PDPR secara atas talian. Okey, dan satu lagi masalah yang utama juga yang dihadapi oleh guru-guru ni sebenarnya masalah internet. Ada sebahagian guru yang tinggal di kawasan kampung. Jadi liputan untuk internet di kawasan kampung ni macam agak sukar lah untuk guru-guru untuk menjalankan, terutama macam untuk Google Meet, untuk secara atas talian tu agak sukar untuk guru-guru laksanakan. Okey, jadi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Puan Julana di sini saya dapati dalam kalangan guru dan ahli panitia ini yang dilihat seperti mereka kurang persediaan, maksudnya kurang bersedia dalam pelaksanaan PDPR. Jika dilihat di sini ada dua perkara yang dinyatakan tadi, iaitu ada segelintir guru-guru kita yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi maklumat. Dan ada juga guru yang menghadapi masalah untuk mendapatkan akses internet yang laju di kawasan kediaman mereka disebabkan tempat tinggal mereka agak jauh daripada sekolah dan sebagainya ya. Oleh itu jika dilihat kepada dua masalah ini, apa sumber yang ada yang mungkin boleh digunakan oleh Puan Julana bagi membantu guru-guru kita ini menghadapi masalah untuk mereka meneruskan PDPR secara lebih mudah, lebih senang dan tidak menimbulkan masalah kepada segelintir guru-guru kita ini. Okey, saya rasa untuk masalah kurangnya kemahiran guru-guru, saya rasa saya boleh cuba gunakan tenaga dari guru-guru ICT. Sebab di sekolah kita ada 6 orang guru ICT. So mungkin guru ICT ni boleh memberi tunjuk ajar kepada guru-guru yang lemah lah. Dan saya juga merancang untuk melaksanakan latihan kepada guru-guru secara berfasa. Okey, saya tak rasa kalau serentak satu-satu masa mungkin terlalu banyak untuk guru ini menerima dan takut agak sukar. So untuk fasa yang pertama saya bercadang untuk mendedahkan guru-guru dengan penyediaan soalan dalam Google Form. Sebab saya tahu Google Form ni sebenarnya sangat penting, terutama dalam kita untuk melihat atau membuat taksiran kepada pelajar kita. Melalui Google Form ni juga guru-guru boleh menilai boleh menilai pelajar sama ada faham atau tidak faham dengan PDPR yang telah dijalankan. Okey, dan di samping itu kebaikan Google Form ni saya lihat menjimatkan masa guru, sebabnya guru tidak perlu membuat analisis secara manual. Secara automatik guru-guru boleh mendapat analisis melalui Google Form inilah. Okey, jadi jimat masa juga kita boleh sebagai juga soalan dalam Google Form juga boleh dicetak. Okay. Untuk masalah internet, saya rasa kalau guru-guru ni diberi kebenaran untuk menggunakan wifi di sekolah, itu sebenarnya sangatlah membantu guru-guru untuk melaksanakan secara atas talian lah. Walau bagaimanapun kita sekarang berada dalam tempoh PKP, mungkin setelah PKP tamat baru kita boleh laksanakan lah untuk membenarkan guru-guru berada dan menggunakan wifi di sekolah. Okey, baik. Apa yang saya nampak di sini bahawa Puan Julana akan mengupayakan guru-guru ICT yang ada di sekolah kita di sekolah kita ada 6 orang guru ICT memang sangat-sangat dapat membantu pihak sekolah dan kemudian wifi yang ada di sekolah kita juga sebagai satu sumber dalam membantu guru-guru kita agar mereka lebih bersedia dan berkeyakinan dalam melaksanakan PDPR. Baiklah, kalau kita menyentuh kepada sumber yang pertama, apakah tindakan ataupun apakah strategi kaedah yang akan digunakan kepada guru-guru ICT ini yang boleh dilaksanakan oleh Puan Julana. Manakala bila kita menyentuh pula kepada yang kedua tadi disebut tentang penggunaan wifi di sekolah, jadi apakah
Boleh tak Puan Julana jelaskan apakah strategi yang dapat digunakan kepada guru-guru ICT ini dan juga bagaimana untuk kita mengupayakan kemudahan wifi yang ada di sekolah kita untuk digunakan oleh guru-guru? Okey, untuk yang pertama, untuk memberi latihan kemahiran kepada guru-guru, saya bercadang untuk membuat pembekelan. Okey, pembekelan maksudnya guru-guru tu diagihkan kepada beberapa kumpulan kecil bersama mentor masing-masing. Iaitu mentor tu terdiri daripada guru-guru ICT lah. Okey, jadi guru-guru ni sekiranya kita buat pembelajaran secara hands on. Okay, mungkin kita boleh buat secara hands on, maksudnya kita bagi soalan untuk guru-guru tu buat. Sekiranya guru-guru ada masalah dalam penyediaan soalan tu, terus guru-guru tu boleh merujuk kepada mentor masing-masing lah. Selain daripada itu, saya rasa pelaksanaan PLC juga sangat menarik sebab ada di kalangan ahli panitia yang memang telah melaksanakan Google Form ni. So mungkin boleh buat perkongsian ilmu lah di antara ahli panitia dengan ahli-ahli panitia lah. Melalui Google, melalui sebab kita tahu antara subjek tak sama, matematik dengan sains tak sama. So mungkin bila panitia sendiri yang membuat PLC, mungkin lebih berkesan lah ikut panitia masing-masing. Cuma untuk wifi di sekolah, saya kalau boleh ingin mencadangkan pada pihak sekolah untuk menaik taraf jalur lebar yang lebih luas supaya pelaksanaan PDPR secara atas talian dapat dibuat dengan baik dan dapat mengurangkan masalah guru-guru yang memang committed untuk melaksanakan PDPR secara atas talian. Okey, jadi apa yang saya dapat rumuskan di sini bahawa Puan Julana sudah jelas apakah strategi ataupun kaedah yang akan dilaksanakan bagi membantu guru-guru yang menghadapi masalah dalam melaksanakan PDPR supaya mereka lebih yakin dan lebih bersungguh-sungguh Jadi Puan Julana ada sebutkan tadi bahawa akan mengadakan bengkel, PLC untuk membantu meningkatkan kebolehan dan kemahiran guru-guru kita dalam melaksanakan PDPR secara atas talian melalui pelbagai kaedah ataupun melalui pelbagai medium yang menarik yang boleh diaplikasikan oleh guru kepada anak-anak murid mereka Manakala permasalahan kedua juga disebutkan tadi, Puan Julana mencadangkan agar guru-guru kita ini hadir ke sekolah mengikut keperluan untuk mendapatkan akses internet. Kerana memang kita tidak nafikan ada dalam kalangan guru kita yang duduk di kawasan lekir yang agak jauh daripada pekan Setiawan. Jadi mungkin mereka mengalami sedikit gangguan dari segi kelajuan akses internet itu Jadi untuk strategi yang kedua ini mungkin kita nampak macam kurang memberi masalah yang besar kepada guru kita kerana guru-guru yang tinggal di kawasan-kawasan ini mereka boleh datang ke sekolah apabila sudah berakhir PKP nanti kiranya keperluan mereka untuk melaksanakan sekolah dengan kebenaran tuan-tuan boleh datang dan boleh gunakan kemudahan internet yang ada di sekolah kita. Sebab kalau kita lihat pun kemudahan internet di sekolah kita pun ada beberapa tempat yang disediakan dan apa yang kita lihat sebelum ini pun memang kelajuan dia agak memuaskan untuk guru-guru kita gunakan Untuk naik taraf, mungkin kita dalam masa yang sama juga kita perlu juga menaik taraf liputan jalur lebar ini. Jadi untuk tujuan itu kita boleh menggunakan pihak sekolah boleh menggunakan ataupun mendapatkan sokongan daripada PIBG dan juga mungkin dari KPKP untuk membantu pihak sekolah kerana untuk kita menjayakan ini bukan hanya terhad kepada sumber sekolah saja tetapi kita juga boleh mendapatkan sokongan luar, sokongan daripada PIBG untuk membantu guru-guru kita kerana apabila guru kita diberi kemudahan maka kesan yang baik juga, kesan yang positif juga dapat dilihat kepada perkembangan pembelajaran anak murid kita Jadi jika kita lihat penekanan ataupun fokus kita pada hari ini adalah lebih kepada strategi yang pertama iaitu yang kita katakan tadi bahawa guru-guru kita ini kurang kemahiran jadi dan kreativiti kerana kita melihat perkara ini sangat penting kerana kreativiti guru
adalah pemakin utama dalam usaha menyediakan sumber tenaga pengajar yang kreatif dan inovatif. Jadi bilakah agaknya Puan Juliana bercadang untuk mengadakan perbengkelan ataupun PLC yang dicadangkan tadi? Okey, untuk kali ini saya yang pertama ni saya cadangkan, saya bercadang sebenarnya untuk melaksanakan sebelum PDPR bersambung baliklah pada 14 hari bulan ni. Maksudnya saya nak buat, kalau saya merancang untuk buat pada 11 hari bulan pada hari Jumaat minggu ini. Okey, secara atas talian yang melibatkan guru-guru ICT dan semua guru bawah bidang saya. Okey, tetapi walau bagaimanapun saya akan cuba dapatkan persetujuan masa yang sesuai daripada guru-guru ICT yang terlibat lah. Ya, memang kalau kita lihat kita sekarang berada dalam norma baru jadi kita pun terpaksa mengikuti perkembangan itu ya. Kita terpaksa berubah daripada perbincangan kita secara bersemuka macam ni lah. Hari ini kita terpaksa melaksanakan perbincangan di alam maya secara Google Meet. Walau bagaimanapun objektif dan matlamatnya tetap sama. Bezanya cuma dari segi kaedah ataupun platformnya saja ya. Baiklah, berbalik kepada persoalan tadi Puan Juliana ya. Apakah kayu ukur yang akan digunakan oleh Puan Juliana ya untuk menapasi sejauh manakah keberkesanan strategi yang akan dilaksanakan itu? Okey, saya rasa saya boleh dapatkan feedback daripada ketua panitia. Ketua panitia perlu dapatkan maklumat daripada ahli-ahli panitia masing-masing, bilangan guru yang melaksanakan PDPR menggunakan Google Form untuk sebagai pentaksiran pada pelajar atau sebagai PBD pada minggu pertama. Okey, pada minggu pertama selepas sekolah dibuka, PDPR pada hari pertama 14 hari bulan hingga 18 hari bulan tu saya akan dapatkan berapa orang guru yang telah menyediakan Google Form. Okey, itu laporan pertama yang saya boleh dapatlah daripada ketua panitia. Dan laporan seterusnya saya juga boleh mendapatkan respon pelajar. Setiap guru yang melaksanakan Google Form akan print, akan print respon pelajar untuk Google Form yang disediakan lah. So saya boleh dapat dua maklumat kat sini. Satu, penglibatan, bilangan guru yang menyediakan Google Form, satu lagi penglibatan pelajar dan dia punya tahap penguasaan pelajar untuk satu-satu kelas. Okey, dan juga saya rasa bila guru-guru mampu menyediakan Google Form, bilangan guru yang menyediakan Google Form nanti akan meningkat. So daripada situ saya boleh nampak nanti sama ada guru-guru ni keyakinan dia bertambah atau macam mana. Kalau masih lagi ada guru yang masih mungkin kurang yakin pada minggu pertama, kita tengok minggu seterusnya sama ada bilangan guru yang menyediakan Google Form tu bertambah atau tidak. Dan untuk fasa-fasa seterusnya mungkin kita akan gunakan aplikasi yang lain lah. Kita tambah sedikit-sedikit, mungkin kita pakai Kahoot, Quizizz atau PowerPoint secara berperingkat. Okey, daripada jawapan ini jelas bahawa Puan Juliana sudah nampak apakah kayu ukur yang akan digunakan. Jadi kalau kita lihat, kayu ukur ni adalah satu alat yang sangat penting untuk kita sebagai satu refleksi untuk kita menilai sejauh mana keberkesanan suatu program yang kita laksanakan itu ataupun strategi yang kita laksanakan itu. Jadi rintisan daripada situ barulah kita dapat menentukan bahawa adakah strategi ataupun kaedah yang kita gunakan itu boleh diteruskan atau perlu dibuat penambahbaikan. Betul tak Puan Juliana? Ya betul Puan Junaida. Ya. Kalau saya letakkan skala lah 1 hingga 10 berapakah skala yang Puan Juliana yakin untuk beri kepada strategi yang akan Puan Juliana laksanakan? Saya berani letakkan 9 sebab saya yakin guru-guru bawah bidang saya memang sangat committed sebenarnya. Sangat committed untuk menjalankan PDPR. Dan juga mereka memang cuba untuk mempelbagaikan kaedah aktiviti dalam PDPR ni. Cuma masalah yang biasa hadapi biasanya mereka takut untuk mencuba suatu benda baru sebab kebanyakan guru-guru juga merupakan guru-guru senior.
So jadi kalau kita bagi kemahiran, bagi bengkel dengan dia orang secara hands on, saya yakin bila guru-guru ada ilmu tu, guru-guru lebih yakin untuk menjalankan PDPR dan dapat menjalankannya dengan lebih seronok dan tidak lagi tertekan. Syabas ya Puan Juliana, kerana memberi keyakinan, kepercayaan yang tinggi terhadap guru-guru kita ya. Sememangnya guru-guru di SNK Methodist STS sememangnya sentiasa komited ya terhadap segala tugas yang dipertanggungjawabkan. Kita lihat daripada awal kita mengadakan PDPR ni iaitu pada bulan Mac tahun lepas hingga sekarang guru-guru kita memang memberikan sokongan yang baik ya. Pada setiap hari mereka telah melaksanakan PDPR mengikut jadual yang telah kita susun ya. Jadi saya sentiasa menyokong ya segala usaha baik guru-guru kita ini ya kerana kita perlu membantu guru-guru kita ini dan juga murid-murid kita ini kerana kita sebagai pentadbir perlu sentiasa memberi sokongan supaya guru-guru kita ini terus bermotivasi ya. Kita juga sentiasa menyambut cabaran KTM ya untuk melaksanakan PDP walaupun dalam dengan pelbagai cabaran, pelbagai ujian yang guru-guru kita hadapi sekarang ini, tapi kita tetap melaksanakan, memastikan segala objektif dan hasil KPM itu kita laksanakan walaupun secara PDPR ya, kita cuba yang terbaik yang mampu kita lakukan. Jadi kita harap segala usaha ini yang kita lakukan ini ya akan membuahkan hasil ya dan membantu guru-guru khususnya di bawah bidang sains dan matematik agar lebih bersedia untuk melaksanakan PDPR pada 14 Jun ini. Okay, insyaAllah saya juga berharap agar guru-guru bersedia dari segi melaksanakan PDPR. Juga saya berharap guru-guru bersedia untuk belajar ilmu yang baru. Dan guru-guru juga perlu proaktif untuk mempelbagaikan aktiviti kaedah PDPR yang lebih berkesan. Saya akan cuba bantu guru-guru setakat yang saya mampulah. Semoga PDPR ni dapat dijalankan dengan lebih berkesan lagi untuk PDPR yang akan datang ni. InsyaAllah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita ya. Jadi terima kasihlah kerana Puan Juliana sudi ya berkongsi masalah dengan saya. Untuk kita sama-sama mencari jalan penyelesaian yang terbaik ya. Jadi segala strategi yang diutarakan adalah sangat baik ya, jelas. Apa yang Puan Juliana telah mengenal pasti apakah isu yang dihadapi oleh guru-guru kita dan apakah strategi yang akan dilaksanakan oleh Puan Juliana ya. Jadi ada pelbagai kaedah, ada beberapa kaedah yang disebut oleh Puan Juliana tadi, kita harap kita dapat laksanakan ya. Jadi dalam masa yang sama guru-guru kita ini sentiasa juga dibantu oleh USKP PPD Manjung ya dalam meningkatkan kemahiran guru. Menggunakan aplikasi yang terdapat dalam Pelangkat D5. Kita lihat jika pada setiap hari kita lihat boleh dikatakan bahawa USKP ini ada berkongsi dengan kita khususnya guru-guru di daerah Manjung tentang webinar, perbengkelan ya untuk menggunakan setiap aplikasi yang terdapat dalam D5. Semua program yang telah diwar-warkan oleh USKP tersebut sentiasa kita kongsikan bersama dengan guru-guru kita di dalam Telegram rasmi sekolah. Jadi daripada situ di samping bantuan daripada pihak sekolah, tetapi PPD Manjung juga telah memberi sokongan kepada guru-guru di daerah Manjung untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan pelbagai aplikasi ataupun medium yang ada di dalam Pelangkat D5 tersebut ya. Jadi ini adalah salah satu langkah ataupun salah satu sokongan daripada PPD yang sangat baik yang perlu diteruskan dan kita sentiasa berkongsi perkongsian itu bersama dengan guru-guru kita ya. Jadi seminggu selepas PDPR nanti kita mula 14, jadi dalam 18 hari bulan 18 ya hari Jumaat, mungkin kita boleh berbincang semula untuk kita membuat semakan dan membuat refleksi terhadap strategi yang telah kita bincangkan tadi. Okay, boleh ke Puan Junaida? Boleh Puan Junaida. Okey, terima kasih Puan Junaida sebab sekarang saya dah nampak lebih jelas bagaimana saya nak mengatasi masalah guru-guru yang kurang bersedia untuk menjalankan PDPR. Sebenarnya ada banyak solution yang Puan Junaida sudah
maklumkan juga ada USTPN, kita boleh sebarkan kepada guru-guru. Okey, terima kasih banyak-banyak atas pementoran untuk saya pada pagi ini, dan saya mengharapkan kualiti PDPR guru-guru akan lebih baiklah selepas ini. Sama-sama. Jadi walaupun kita akan berjumpa pada 18 hari bulan nanti, tetapi dalam tempoh itu juga Puan Juliana boleh hubungi saya dari semasa ke semasa sekiranya ada apa-apa perkara yang perlu kita bincangkan, yang akan yang mungkin ada sedikit permasalahan. Jadi boleh dari semasa ke semasa untuk menghubungi saya. Ya Puan Juliana? Jadi terima kasih atas perbincangan ini. Semoga dapat memberi manfaat. Semoga apa yang kita bincang dapat kita laksanakan yang terbaik lah yang mampu kita usahakan untuk membantu guru-guru dan sekolah dan juga anak murid kita. Jadi nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Junaida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.